Okay, insyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung kupasan kita dalam Al-Muntalaq, tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Sebelum kita mulakan, seperti biasa, anak akan just go through apa yang telah kita cover dalam sesi-sesi yang sebelum ini, until this point, ataupun until bab yang kita akan bincangkan hari ini, kan. Kita telah bermula dari awal. Pada sesi yang pertama dulu kita tengok mukaddimah dia, Ijlis Bina Nu'min Sa'ah, dan dalam mukaddimah tu ada beberapa perkara penting yang Muhammad Ahmad Ar-Rashid telah gariskan. Salah satunya ialah kenapa ditulis buku tu in the first place, apa dia punya motivation dia, apa dia punya harapan dia, dan apa topiknya. Kemudian siapakah target audience dia, kan. Buku ni ditulis bukan untuk semua orang sebenarnya, tapi ada target audience yang spesifik dalam minda Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Dan kemudian kenapa gaya bahasa yang digunakan, approach bahasa yang digunakan, kenapa Muhammad Ahmad Ar-Rashid memilih untuk menggunakan approach demikian. So itu dah kita bincangkan dalam mukadimah di awal dulu. Kemudian kita dah juga cover bab yang pertama, kita menolak al-hawa, digambarkan pertembungan yang ada dalam hakikatnya dan apa kita punya stand secara umum. Kemudian hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. So despite kelihatan kelam, gelap, tak tahu apa nak jadi, tapi harapan tu masih ada kerana semua ni hanyalah gerhana. Dan sebentar saja lagi matahari akan kembali bersinar. Ini bukannya matahari dah terbenam. So dibincangkan tentang hakikat itu. Kemudian al-abrarul halikun, golongan baik yang dibinasakan. Diingatkan kepada, sebab audiennya memang biasanya dibayangkan memang orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang sedia baik. Tetapi satu sunatullah yang diingatkan yang amat penting untuk disedari ialah betapa banyak golongan baik yang dibinasakan kerana sebab yang tertentu yang kita perlu faham. So kita pun dah cover yang itu. Kemudian masuk kepada bab kewajipan berdakwah ke jalan Allah. Dan dekat sini distresskan hakikat kewajipan itulah, dan kemudian menangani persoalan-persoalan yang timbul. Orang kata, bukan ke fardu kifayah sahaja, kenapa macam fardu ain pula, bukan kena tugas ulama sahaja. So semua telah terjawab dalam bab yang kelima. Dan kemudian juga kita dah bincangkan bab yang bab keempat, bab kelima juga kita dah bincangkan al-abidun al-la'ibun, ahli ibadah yang bermain-main, kan. Satu teguran yang agak besarlah kepada mereka yang beribadah tetapi meninggalkan kerja-kerja dakwah. Dan until kita sampai kepada apa yang kita nak masuk hari inilah, bab yang keenam, perlukan cendekiawan. Now, bab ni dari segi, kalau kita baca tajuk dia saja, dia agak interesting sebab dari awal tu macam kita boleh bayang lah apa yang nak dia ceritakan, Tapi kat sini, ni cendekiawan pasal apa pula, So agak menarik cara Muhammad Ahmad Ar-Rashid menyusun kata-kata dalam membentuk dia punya tajuk-tajuk, Dan insyaAllah harapnya by the end of sesi ni kita akan tergambar lah, oh itu yang nak dimaksudkan dengan perlukan cendekiawan. Apakah bayangan yang sepatutnya tergambar, insyaAllah. Okey, bismillah. So kita terus masuk kepada bab ini, So seperti biasa yang dah telah disebut awal tadi, memang approach kita adalah bedah buku. So memang kita akan terus membaca dan membincangkan ayat-ayat yang Muhammad Ahmad Ar-Rashid karang dalam tulisan ini, insyaAllah. Orang yang beriman sentiasa berharap semoga Allah mengampuni segala dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Keampunan Allah dan syurga itu adalah kejayaan yang besar yang hanya tercapai setelah dia dapat melintasi pintu syurga beberapa langkah sahaja. Tetapi rasa ketamakan terhadap apa yang ada di sisi Allah itu adalah satu keinginan yang manis dan lazat. Okay? So bagi orang beriman, memang just entering jannah, that's basically itu dah fulfill what we desire, kan. Maksudnya just melangkah beberapa langkah saja ke dalam syurga, itu nikmat yang terbesar dah pun, kan. Tetapi rasa ketamakan terhadap apa yang Allah janjikan yang lebih besar tu, itu juga satu benda yang amat manis, bagi orang beriman. Dia bukan nak, maksudnya kita akan tengok lepas ni, kita bukan just asalkan masuk syurga, dan kita akan tengok, apabila harapan itu ada bersama kita,
kita tidak merasa cukup hanya setakat melintasi pintu syurga. Malah, tidak cukup rasanya kalau sekadar tinggal di tingkat syurga yang rendah darjatnya. Bahkan, kita bercita-cita untuk masuk syurga Illiyin ataupun yang tertinggi dan syurga Firdaus yang tertinggi. So, itu satu benda yang match dengan bagaimana Allah describe syurga dalam Quran. Kan dia sepatutnya men-trigger kita untuk tidak merasakan apa-apa pun asalkan masuk syurga sahaja kan. Tetapi orang beriman ni sentiasa di-trigger untuk mengharapkan syurga yang paling tinggi kan. Tak cukup hanya syurga, tapi nak syurga yang Illiyin, syurga Firdaus dan sebagainya. Nak bersama para anbiya dan sebagainya. Dan so, bagi yang biasa tadabbur Al-Quran, kita akan nampaklah bagaimana Allah menggunakan approach yang menghasilkan perkara ni. Kalau kita belum terasa benda ni, mungkin kita kena menambah lagi lah kita punya tadabbur Al-Quran. Sebab kalau kita pergi pada ayat-ayat syurga dalam Quran, satu, pertamanya dia bukan ayat fakta lah, bukan hanya statement baik masuk syurga, yang sebaliknya masuk neraka. Tidak seperti itu kan. Tetapi digambarkan gambaran syurga tu macam mana kan, sehingga menimbulkan keinginan yang tinggi, kita makin terliur kan. Yang paling common, yang paling basic pun jannatin tajri min tahtihal anhar kan. Itu pun kalau kita visualize, dia dah gambaran macam bukan calang-calang dah kan. Jannat bukan satu recording ada insyaAllah. Ada soalan tu. So anak sebut tadi dari awal, sebab kita dah cover bab 1 sampai bab 5 sebelum ni. Ni dah masuk ke bab 6. So setiap bab tu memang ada recordingnya dan boleh dilihat lah kalau yang terlepas sebelum ni, dan memang nak catch up balik dengan bab-bab seterusnya sebelum ni, insyaAllah semua recordingnya available. Berbalik kepada yang ini pula, perbincangan pasal syurga ni pun, Ana ada buat satu sesi khas sebelum ni, khas untuk gali semua ayat-ayat syurga dalam Al-Quran. Itu pun ada recording dia, sejam setengah ke apa. Kita tengok semua ayat syurga dalam Quran dan tengok macam mana Allah describe. Dan sepatutnya kita rasa apa kan. Sebab kadang-kadang kita miss the point. Macam, tahu dah baik masuk syurga lah. But that's not the point. The point is, you akan terliur sampai by hook, by crook, aku nak masuk syurga juga. Itu paling basic kan. Kemudian dalam syurga pula Allah describe, ada syurga macam ni, tapi wait, there's more kan. Ada syurga yang golongan lain macam ni pula. Wah, lagi melampau dia punya nikmat dia kan. So dia menimbulkan, sebab tu para sahabat dia terangsang begitu kan. Dia nak the best of the best of the best of syurga. So itu bukan tajuk kita hari ni. Dia just sebut begini dengan assumption orang-orang yang audience kepada buku ni memang faham benda tu. So siapa yang biasa tadabbur Al-Quran, insyaAllah boleh tadabbur sendiri. InsyaAllah kita akan dapat benda tu. Siapa yang nak tengok recording pasal ayat-ayat syurga pun, nanti insyaAllah boleh cari di channel, ataupun kalau nak link dia di hujung nanti insyaAllah boleh dikongsikan. Okay, so itu maksudnya point dia kat sini, orang mukmin tu dia memang dilatih untuk berperasaan sebegitu. Di sinilah logiknya kata-kata, sesiapa yang inginkan darjat yang tertinggi di syurga, dia hendaklah berada di martabat yang tertinggi di dalam kehidupan dunia. Satu dengan satu, setiap barang ada harganya. Okay. Dan seterusnya disambung, tidak ada martabat yang tertinggi di dunia kecuali martabat dakwah dengan melakukan kerja-kerja dakwah kepada Allah. Demikianlah tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Kailani rahimahullah di dalam bukunya yang bertajuk Futuhul Ghaib. So itu dia petik daripada tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. So maksudnya setiap satu dengan satu. Maksudnya if you are dreaming of the best of the best of Jannah, of course you have to become the best of the best semasa di dunia lah. Dan dia kata kat sini martabat tak ada yang lagi tinggi daripada martabat orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, dan yang paling hebat dakwahnya ialah para rasul dan anbiya kan. Beliau adalah seorang da'i dan reformis. Oleh itu, kita dapati setiap bukunya tertumpu kepada pengertian dakwah dan kewajipan dakwah. Menurut pandangan Abdul Qadir Al-Kailani, orang yang berjaya ialah orang yang dipilih oleh Allah, dan di quote kat sini, dan Allah menjadikannya seorang cendekiawan yang menyeru manusia kepada Allah, memberi peringatan dan ancaman kepada mereka, menjadi hujjah, maknanya dia dah menyampaikan Islam tu, pembawa hidayah dan menyampaikannya. Kemudian beliau berkata,
itulah matlamat tertinggi di kalangan Bani Adam. Tiada darjat lain mengatasi mereka kecuali darjat kenabian. Okay. So, itu petikan daripada tulisan Abdul Qadir Al-Kailani. Faham kot mafhum maksud dia. Maksudnya, dan kat sini nak start point dia, bila pemilihan tajuk tu perlukan cendekiawan. So dia refer kepada ini cendekiawan tu, sebab bila just baca tajuk tu dan tergambar dalam poster ataupun kalau dia tengok poster lah, sebab biasanya kita cendekiawan tu mungkin tergambar macam ilmuwan ke apa, tapi kat sini dibayangkan ataupun word yang digunakan, wallahualam apa word Arab dia yang asal, cendekiawan kat sini adalah yang menyeru kepada Allah dan sebagainya. Maknanya satu karakter yang lead kepada berdakwah itu sendiri. So itu nak explain word cendekiawan yang dipilih sebagai tajuk bab yang ke-6 ni. Dan pelukan tu apa pula? Kita akan tengok apa yang cuba digambarkan selepas ini, insya-Allah. Subtopik dalam bab ni yang pertama, mukmin bisu adalah ketinggalan. Syekh Abdul Qadir Al-Kailani menganggap golongan bukan da'i berada di martabat yang lain. Maknanya bukan martabat yang tertinggi tadilah, dia ada martabat yang lain. Golongan itu merupakan orang mukmin yang mempunyai hati tetapi tiada lidah untuk menyampaikan dakwah. Mereka adalah di antara makhluk Allah yang terlindung dari makhluk dan terdinding di sebalik tirai. Kekurangan mereka menutup mata dan hati mereka dari menerima hidayah. Okay. So dalam description yang disebut ni, maksudnya mereka tu di-acknowledge sebagai orang mukmin, tetapi ada kekurangan dekat situ. So maksudnya dia ada hati tapi tak ada lidah untuk berdakwah tu kan. Oleh kerana mukmin tersebut tidak mempunyai lidah, turunlah martabatnya dan ketinggalanlah dia. Dia tidak mendapat gelaran yang hebat dan agung. Mukmin dan golongan yang pertama, yakni yang berdakwah tadi, dikatakan sebagai jahbaz, iaitu para cendekiawan. Tu word yang digunakan kat sinilah. Cendekiawan, jahbaz. Da'i dan hujah, ibarat sinaran yang terang benderang. Mukmin yang kedua pula, yang tak berdakwah tadi, dikatakan mukmin yang mastur atau yang terselindung. Perbezaan bunyi dan sebutan di antara kedua kategori panggilan tersebut amatlah jauh sekali, umpama langit dan bumi. Okay? So despite dua-dua dia acknowledge sebagai kategori mukmin, tetapi dari segi nak digambarkan kat sini adalah amat berbeza dan amat jauh perbezaannya lah antara kedua golongan tersebut. Dan by this time sepatutnya kita dah amat berkeinginan, sebab itu dia bermula dengan tadi kan, sepatutnya by default bila dia sebut syurga dan sebagainya, kita memang nak ke situ kan. Bukanlah sebaliknya. Tak ada orang sepatutnya lah tak ada orang, wallahualam, sepatutnya tak ada orang yang macam kata apa, wah aku nak syurga tapi susah kot. Bukan macam tu, fikir balik lah. Sepatutnya tak ada orang yang begitu kan. Sepatutnya tak aku syurga, by hope aku nak juga syurga. So what do I have to do kan? What do I need to do? Dan dekat situ datang perbincangan sebegini yang akan menjuruskan kita untuk melakukan apa yang sepatutnya, insya-Allah. Okey, seterusnya. Jarak dan jurang di antara keduanya sangat jauh dan luas. Antara martabat dakwah dengan martabat iman yang tertutup dan menjauhkan diri. Jurang luas itu tidak lain melainkan disebabkan oleh faktor lidah yang menyatakan kebenaran. Tiada sebab lain. Sesiapa yang mempunyai lidah berani menyatakan kebenaran, maka dia akan berada di hadapan kumpulan yang berjalan menuju Allah. Memang setiap orang beriman berjalan menuju kepada keredaan Allah. Cuma soalnya, samakah siapa yang berada di hadapan dengan yang ketinggalan di belakang? Okay. Now, wallahualam, sekiranya ada yang tiba-tiba membaca ataupun mengikuti Muntalaq ni, tiba-tiba dia start dengan bab yang ke-6 contohnya kan. Kadang-kadang boleh timbul isu kalau kita tak faham konteks dia cakap ni. Kenapa pula macam ni kan? Sebab apa yang kita cover dalam satu-satu bab tu sebenarnya dah build up daripada bab yang pertama. So foundationnya telah dibincangkan satu persatu. So again, recording ni ada bagi, ataupun kalau yang nak baca buku direct pun sama juga kita boleh baca balik, refresh balik bab-bab yang sebelum ni, insya-Allah. Insya-Allah mereka semuanya akan memasuki syurga. Tetapi samakah golongan yang menjadi barisan pertama memasuki syurga dengan golongan yang memasukinya hanya setelah bertahun-tahun menunggu di padang mahsyar? Okay. Kerana itulah Syekh Abdul Qadir Kailani rahimahullah cuba memahamkan bahawa
perasaan seorang da'i terhadap kemestian untuk mengubah perkara yang batil dan memenangkan hak merupakan satu kurniaan Allah bagi sesiapa yang ada kebaikan di dalam hatinya. Pengertian ini dibentuk dengan kata-kata yang lebih mudah tetapi berharga, iaitu apabila betulnya hati seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya menghampirkan dirinya kepadanya, dia akan mengurniakan kepada hamba tersebut kerajaan dan kekuasaan di seluruh alam. Dia akan menyerahkan kepadanya kerja mengembangkan dakwah kepada makhluknya. Dikurniakan kepadanya kesabaran terhadap gangguan manusia, serta diserahkan kepadanya urusan mengubah kebatilan dan menegakkan kebenaran. Demikianlah tingginya bahasa bila ia terbit dari pelita kenabian, sama ada keluarga dari aspek nasab atau ilmu. Syekh Abdul Qadir berada di kemuncak kemuliaan kerana nasabnya dari keturunan Ali radhiyallahu anhu. Tambahan pula beliau menguasai ilmu hadis dan memahami kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kemudian dipetik kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya peluang untuk mengembangkan dakwah itu adalah taufik dari Allah. Allah lah yang memudahkannya bagi siapa yang didapati ada kebaikan di dalam hatinya. Tugas itu adalah satu penghormatan dari Allah kepada hamba, bukan bebanan. Nah, ini satu mind setting lah bagi orang yang merasakan dia mendapat masuliah dakwah. Renunglah dengan teliti terhadap kata-kata Al-Kailani di atas yang bermaksud serta diserahkan kepadanya urusan mengubah kebatilan dan menegakkan kebenaran. Okey, dia petik yang tadi tu. Yang quote yang ke atas ni adalah daripada Imam Ahmad tadi kan. Dan yang bawah ni dia petik balik daripada Abdul Qadir Al-Kailani. So harapnya dan kebanyakan daripada dalam ni rasanya orang-orang yang insya-Allah merasakan dia sebahagian daripada gerombolan yang mengerjakan dakwah. Harapnya kita nampak begitu. Maksudnya something yang special yang Allah bagi kepada manusia-manusia yang terpilih. Sepatutnya disyukuri dengan sungguh-sungguh lah, dan tidak sekali-kali kita rela nikmat itu hilang, luput. Kebatilan wajib diubah oleh da'i. Ubah artinya hendaklah diperangi, dihapuskan dan dikuburkan. Jika sekiranya kamu berharap agar kebatilan itu sendiri meninggalkan tempatnya dan menyerahkannya kepada kamu, atau jika kamu berharap kamu akan dapat berbicara dengannya menggunakan bahasa diplomasi, maka sesekali ianya tidak akan berlaku. Cara ini tidak akan mendatangkan sebarang faedah, hanya perkataan mengubah sahaja yang disebutkan dalam undang-undang dakwah. Okey, just to be sure, to be in context, bila kita, portion ni menyebut tentang kebatilan, bukan pasal orang tertentu. So bila dia sebut kat sini diperangi, dihapuskan, dikuburkan, kita bukan cakap pasal orang tertentu, tetapi kita cakap pasal kebatilan itself. So harapnya kita semua faham benda tu, sebab setengah orang dia extrapolate dan memahami dalam konteks yang bermasalah dan berbahaya. So bila dia sebut kat sini, kita sebut pasal kebatilan tu sendiri perlu diperangi, dihapuskan dan dikuburkan. Dan bila cakap tak ada diplomasi dan sebagainya tu, bukan kepada orang tetapi kepada kebatilan tu. No kompromi, kebatilan mesti dihapuskan. Again, bukan kepada manusia tertentu, tetapi kepada kebatilan itself. Seterusnya, subtopik yang seterusnya, kita hubungkan generasi lalu dengan generasi seterusnya. Sesungguhnya Islam hari ini sangat-sangat memerlukan kepada satu kumpulan da'i yang memiliki kefahaman mengubah ini. Memahami betul-betul kewajipan membawa petunjuk kepada manusia, tahu kedudukan mereka di dalam angkatan dakwah yang berjalan, dan mengerti bahawa mereka adalah mata rantai yang menghubungkan angkatan dahulu dengan angkatan yang akan datang nanti. Mereka bersama mengumandangkan nasyid. Kita adalah angkatan musafir di dalam hidup ini, menjadi penghubung barisan yang mendatang dengan mereka yang telah lalu. Mereka yang terdahulu telah menunjukkan jalan ini kepada kita. Wajib pula kita menunjukkan jalan kepada generasi depan. Okay. Kan, of course yang dimaksudkan dengan para salaf dan yang generasi yang sebelum ni lah.
Dan kitalah yang penghubung kepada generasi yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Sebab mungkin anda tak kenal semua audien hari ni. Tapi kadang-kadang ramai kita antara yang generasi yang bukanlah generasi terawal dakwah di Malaysia ni kan. Tetapi kita antara yang sepatutnya memastikan generasi seterusnya makin berkembang insya-Allah. Harapnya itu juga sumbangan kita. Tapi yang disebut kat sini even bigger scale lah. Maksudnya generasi sebelumnya daripada Nabi, para sahabat, tabi'in sampai ke kita, dan sepatutnya for years and hundred of years to come, insya-Allah kita sebagai bantah rantaian itu. Betul, golongan yang terdahulu telah bersusah payah menyampaikan akidah tauhid kepada kita, mendidik kita, membersihkan akidah kita, membentuk kita dan menyelamatkan kita dari bahaya yang membinasakan. Oleh itu, sepatutnya kita setia kepada mereka, menyempurnakan janji kita dalam melaksanakan tugas dakwah yang telah diserahkan kepada kita, supaya kita bekerja dan beramal seperti mana yang pernah mereka lakukan. Mereka yang menanam pohonnya, kita yang menikmati hasilnya. Seterusnya, kita pula yang akan menanam pohon supaya buahnya boleh dimakan oleh generasi yang akan datang, insya-Allah. Penanaman itu memerlukan kita bergaul dengan orang ramai, berbicara dengan mereka dan mengucapkan kalimah kebenaran dengan tegas dan terus terang. Okay, so conceptually insya-Allah kita biasa sebut benda tu, kita faham dan kita kadang-kadang claim pun kita lah mata rantaian tu kan. But to be able to become a real mata rantaian tu, it's impossible kalau kita tak pergi kepada manusia lah kan. How can that happen? Tetapi bagi sesiapa yang memilih untuk bersembunyi, mengasingkan diri dan enggan menentang pemikiran sesat dan kerosakan akhlak yang berlaku, maka orang itu samalah seperti yang dikatakan oleh Mustafa Ar-Rifai. Apa kata-katanya? Orang itu menyangka bahawa dia telah lari dari kehinaan menuju kemuliaan. Tetapi pelariannya dari memerangi kehinaan itulah kehinaan bagi dirinya. Apa artinya kesucian, amanah, as-sidq, kesetiaan, kebaikan, ihsan dan lain-lain kemuliaan bagi seorang yang berada keseorangan di padang pasir atau di puncak gunung? Bolehkah dianggap al-sidq itu satu kemuliaan pada seseorang manusia jika di sekelilingnya hanya ada ketulan-ketulan batu? Demi Allah, sesungguhnya siapa yang langsung tidak memerangi keburukan, maka dia sebenarnya langsung tidak mempunyai kebaikan dan kelebihan. Okay, so dekat sini di highlight apa nak kata sebab ada kes umat-umat Islam yang baik tetapi macam mengambil sikap untuk soalannya beruzlah kan. Jadi kat sini nak kata di mana kemuliaan itu bila kita cakap ada amanahnya, ada sifat-sifat mukmin itu, sekiranya sebenarnya kita beruzlah dan sekeliling kita hanya ada batu-batu dan sebagainya. Apakah bezanya antara orang yang mengasingkan diri di puncak gunung dengan orang yang membisu 1000 bahasa di tengah-tengah orang ramai? So rasanya kita boleh relate. Orang yang bertapa kat gua ke kat gunung tu, apa yang dia buat kat situ kan? Kalau dia sekelilingnya bukan manusia, so apa fungsi dia? Tapi kat sini nak direlate juga dengan kita yang berada di sekeliling manusia ni, tapi diam 1000 bahasa. So what's the difference? Essentially bukan kesama je, tak ada function juga kan. Masalah umat Islam hari ini sebenarnya bukanlah disebabkan kurangnya bilangan mereka. Begitu juga masalah dakwah Islam pada hari ini juga bukan disebabkan oleh kurangnya orang yang berpegang teguh dengan Islam di tengah-tengah kegawatan umat yang meninggalkan solat, mengamalkan bid'ah dan mendukung pemikiran kufur dan teori jahiliah. Tidak sekali-kali, kerana setiap tanah umat Islam di seluruh dunia ini mempunyai ramai angkatan muda Islam yang baik. So ini again, kita dah ada bab yang sebelum ni tentang apakah isu umat ni kan. So kat sini di highlight balik kan, dia stress balik. Kita sekarang ni, isu kita bukanlah sebab sikit umat Islam ni. Bukan juga sebab tak ramai orang yang menjaga keislaman diri dia.
ramai. Di tengah-tengah umat jahiliah ni pun ramai umat Islam yang menjaga diri dia. Tapi isunya, that's maknanya bukanlah tiada orang macam tu yang menyebabkan masalah kita kan. Tetapi yang disebutkan tadi itulah kan, mereka diam seribu bahasa di tengah-tengah itu. Masalah yang berlaku ialah mereka ini tidak menzahirkan keislaman mereka, tidak menyampaikan dakwah Islam kepada orang ramai, atau mereka melakukan kerja-kerja dakwah tetapi tanpa ada penyelarasan di kalangan mereka. Okay, so that's different level of issues lah. Kan, yang memang tak buat apa-apa, tak menzahirkan keislaman dan menyebarkan keislaman, itu satu isu fundamental. Kat sini disambung juga dan this relate to kenapa Muhammad Ahmad Rashid karang buku ni lah. Dia kata ada gap, ada masalah dalam konteks orang yang nak berdakwah pun dia ada kekurangan dalam fiqh dakwah yang menyebabkan kerja-kerjanya kurang efektif. Kerana itu ditulis buku ni lah. Seorang mujahid dakwah dan ahli fiqh Islam, Syahid Abdul Qadir Audah, telah menunjukkan makna ini kepada kita lalu berkata, di dunia Islam pada hari ini ada generasi terpelajar yang mempunyai ilmu Islam yang tinggi. Mereka bersungguh-sungguh mengembalikan semula kedudukan Islam yang telah hilang. Dalam menegakkan kebenaran, mereka tidak takut kepada cercaan orang ramai. Namun, kekurangan mereka yang ketara ialah mereka terpengaruh oleh pendekatan generasi terdahulu. Kebanyakan kerja-kerja mereka tertumpu kepada soal ibadah dan nasihat sahaja. Adalah lebih baik bagi mereka dan bagi agama ini sekiranya mereka tumpukan sebahagian besar usaha mereka bagi mengingatkan orang Islam terhadap perlunya menghidupkan semula syariat mereka yang telah dipinggirkan dan menghapuskan undang-undang mereka yang bertentangan dengan Islam. Okay, so ini kata-kata yang dikeluarkan dalam satu fenomena lah sebenarnya. Dalam konteks ada ramai-ramai yang terpelajar membuat usaha sebenarnya, tetapi somehow fokus mereka tu tertumpu bila dia cakap kat sini generasi terdahulu tu bukanlah golongan salaf tetapi satu fasa ilmuan Islam lah basically, di mana banyak pemfokusan takhasus terhadap fiqh dan sebagainya, menjuruskan benda-benda tu. Tapi kat sini dia nak stress bahawa hakikatnya ada perubahan yang besar yang telah berlaku yang menyebabkan keperluan tu berubah. That no longer becomes a priority in the current state lah. Itu yang nak cuba sampaikan kat sini. Kan? Dan kemudian di shift kepada satu contoh kat sini. Subtopik seterusnya. Imam Ahmad sendiri melakukan amal tajmi'. Sebab kenapa dia petik Imam Ahmad ni pun, sebab bila orang yang nak fokus kepada takhasus kepada ilmu fiqah yang rinci dan sebagainya kan. So siapa lagi kalau bukan figure yang hebat melainkan imam-imam mazhab tu sendiri kan. So kat sini nak bawakan satu contoh real berkenaan dengan kepentingan apa yang sedang disebutkan. Da'i mesti mengenal pasti angkatan muda yang terbaik di dalam masyarakat dan seterusnya bergaul dan berkenalan dengan mereka, menziarahi mereka dan mengajar mereka kaedah menggabung dan menyelaraskan tenaga-tenaga Islam. So that's the full context of what should be the priority lah kan. Bergaul dengan mereka. Ni basically siapa yang biasa dengan konsep tajmi', itulah basically dia bergaul, muayasyah, fardiyah dengan mereka. Lepas tu until the end tu dia gunakan word macam tu, menggabung dan menyelaraskan tenaga. So that's the ultimate aim lah in a way dalam konteks juzuk itu dalam juzuk tajmi' tu. Sebab bukan just baiklah jadilah baik, jadi muslim baik. Sebab kadang-kadang mereka dah sedia baik pun, tapi nak dibawa ialah dia kena realise kepentingan mereka semua untuk bersama-sama menyusun tenaga dalam penyusunan yang terbaik untuk agama ini, insyaAllah. Tindakan ini akan memperbaharui sejarah yang dicatatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang da'i yang dihormati. Diceritakan dan kemudian di-quote kat sini. Apabila sampai kepada Imam Ahmad berita tentang seorang lelaki yang soleh atau zuhud atau yang menegakkan kebenaran dan mengikuti perintah Allah, beliau akan bertanya mengenai orang tersebut. Beliau amat gembira jika dapat berkenalan dengannya serta mengetahui hal ehwalnya.
lihatlah Imam Ahmad tidak mengasingkan diri dan lari dari orang ramai. So tu nak bawa contoh, dan the point is that is being stressed. Maknanya karakter dia, maknanya bila dia tahu ada lelaki yang soleh kat tu, so dia memang amat berharap dan gembira kalau dapat pergi berkenalan, mengenali apa situasi dia. Da'i hari ini sepatutnya sentiasa mencari orang ramai, bertanya khabar, menemui dan bermusafir untuk menemui mereka serta menziarahi mereka di tempat perhimpunan mereka. Orang yang hanya menunggu kedatangan orang ramai untuk menemuinya, sama ada di masjid atau di rumahnya, dia hanya akan tertinggal keseorangan dan dia hanya akan mempelajari seni menguap dan mengantuk. So ni satu karakter jugalah yang dikritik kat sini. Kadang-kadang kita claim kita da'i, tapi kita tunggu orang datang kat kita baru kita nak mengucapkan something kan. So kita mana mungkin begitu kan. Kita lah yang kena pergi melangkah ke tempat mereka berkumpul dan menyantuni mereka kan. Sebagai contoh, lihatlah kesungguhan Imam Ahmad yang disebut sewaktu sebahagian ulama memperkenalkan Musa bin Hizam, iaitu guru kepada Imam Al-Bukhari dan At-Tirmizi. So ni bukan calang-calang lah ni. Maknanya ini guru kepada imam-imam hadis yang hebat Al-Bukhari, At-Tirmizi. Beliau merujuk kepada Musa bin Hizam tadi adalah seorang soleh dan siqah. Walaupun begitu, sebenarnya pada peringkat awal Musa menganut fahaman Murji'ah yang menyeleweng. Kemudian Allah menolongnya melalui Ahmad bin Hanbal. Beliau berubah menjadi pengikut sunnah, pembela sunnah dan menentang sesiapa yang menyalahi sunnah. Terus berpegang kepada agama dan sunnah hinggalah beliau wafat. Okay, so this is interesting sebab kadang-kadang kita kenal figure yang hebat tapi kita tak tahu background story dia. So Musa bin Hizam ni guru kepada Al-Bukhari dan Tirmizi. So kita kata macam tu, maknanya ni bukan calang-calang lah. Guru kepada manusia yang bukan calang-calang, maknanya dia pun lagi bukan calang jugalah kan. Tetapi di peringkat awal dia ada isu kat situ lah. Dia ikut fahaman Murji'ah yang menyeleweng. Kemudian dia sebut kat sini Allah menolongnya melalui Ahmad bin Hanbal. So usaha Ahmad bin Hanbal tu lah yang bawa dia kepada the right track, jalan yang benar, dan kemudian dia menjadi guru kepada Imam Al-Bukhari dan Tirmizi. Kata-kata itu sungguh bermakna kerana mengandungi makna dakwah yang sangat besar ertinya. Perubahan tidak akan berlaku hanya dengan angan-angan dan harapan. Kan? So maksudnya macam mana? Apa dia? Adakah Imam Ahmad tu doa je dan tidak berubah? Tak mungkin kan. Bayangkanlah bagaimana tekunnya Imam Ahmad mendampingi beliau, duduk lama bersamanya, berbincang dengan lembah lembut, dengan tenang, penuh hikmah dan nasihat yang baik, sehingga berjaya memalingkan beliau dari bid'ah golongan Murji'ah. Bid'ah itu telah membuatkannya beranggapan bahawa amalan bukanlah merupakan syarat kepada iman, tetapi iman hanyalah kepercayaan di dalam hatinya sahaja. Imam Ahmad kemudiannya duduk lagi bersamanya, mengajarnya pula tentang hadis. Kemudian duduk lagi bersamanya bagi membangkitkan semangat. Begitulah secara terus-menerus sehingga akhirnya beliau menjadi pembela sunnah yang setia, menentang ahli bid'ah dan golongan pengikut hawa nafsu hinggalah beliau meninggal dunia. So siapa yang mengetahui, siapa yang boleh appreciate lah hakikat perubahan manusia once seseorang tu convince dengan something whatever ajaran sesat ke apa yang dia pegang, contohnya lah kalau dalam konteks kita is it easy to shift them kepada orang yang akhirnya bukan sekadar insaf tetapi menjadi pembela agama dalam aspek yang tertentu yang lain pula, yang sahih lah kan. Pasti dia melalui satu proses yang panjang kan kat sini, sebab kata-kata tadi yang dipetik daripada ulama tadi tu just memberi gambaran end result awalnya begini kefahaman dia, kemudian Imam Ahmad punya sumbangan tu menyebabkan dia akhirnya berubah menjadi begini. Tapi pastinya dalam proses perubahan tu, usaha yang dibuat oleh Imam Ahmad tu bukan calang-calang lah kena day by day, from time to time, continuously, bersabar dan sebagainya. So itu gambaran nak katanya tengok bagaimana Imam Ahmad melakukan tajmid tu daripada mengubah dia untuk menginsafi kesilapan dia sehingga dia menjadi pembela agama lah
kan, untuk sediaan tu kan. Dan dia siqah pula dekat tu sampai ke akhirnya insya-Allah. Alhamdulillah kan. So even Imam Ahmad yang kita kenal, bukan, kadang-kadang kita ada persepsi bukan imam-imam ilmuwan yang hebat ni kok dia duduk mengaji kitab je ke? Tak kan. Kita tengok kat sini maksudnya surely dia memberikan priority dan juga spend masa yang signifikan kepada usaha-usaha menyantuni manusia sebegini kan. Begitulah cara berdakwah dan berkhidmat demi Islam. Begitulah sikap para da'i salafus soleh terdahulu. Mesti wujud hubungan dengan manusia, anda mesti duduk bersama untuk mengajar mereka. Ya. So itu dia buat contoh yang hebat lah tu sebenarnya kan. Untuk kita reflect Kita nak kata kita ilmiah banyak mana pun susah nak cakap begitu kan. Itu pun seolahnya kita rasa macam dah cukup sebagai hujah untuk kita tak pergi menyantuni dan berdakwah kepada masyarakat kan. Nauzubillah min zalik. Anda mesti meninggalkan isteri, anak-anak, majlis-majlis keduniaan dan kesibukan perniagaan untuk beberapa jam setiap hari. Berikan ianya untuk dakwah kepada Allah. Gunakan waktu ini untuk menarik orang yang sesat yang telah menjadi mangsa tauhid pada hari ini dan memandunya ke jalan yang lurus. Atau gunakan waktu ini untuk membantu seseorang yang frust. Ini bahasa translation apa ni? Kecewa dan mendiamkan diri. Berduka cita melihat realiti kehidupan Muslim, tetapi dia sendiri dibelenggu dengan keinginan dunia. Moga dengan itu, anda dapat menggerakkannya dan menggegarkan jiwanya sambil merangkulnya dengan bersungguh-sungguh. Kat sini word ni yang dah tadi kita dah cakap cendekiawan tu apa kan. So Imam Ahmad pun bukan cendekiawan dalam konteks yang disebutkan tadi kan. Tapi kat sini dalam konteks merangkul pelukan cendekiawan. Kalau kita ingat balik tajuk tadi, kat mana datang pelukan tu? Kat situlah. Maknanya approach yang diperlukan oleh masyarakat dan umat ni ialah mereka perlu dipeluk untuk disampaikan message tu. Sesungguhnya itulah rangkulan keazaman yang pernah dilakukan oleh Jibril AS kepada semasa memeluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali di Gua Hira pada detik-detik pertama kenabian baginda. Jibril memeluk baginda rapat-rapat dan sungguh-sungguh. Kemudian barulah memerintahkan baginda, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ini relate dengan, kita tahu sebenarnya kisah yang famous bagaimana terjadinya wahyu yang pertama tu kan. Kat sini dikupas apakah pengajaran, kenapa Jibril peluk tu kan. Tu dalam konteks pelukan cendekiawan tu maksudnya untuk sampaikan message tu first kena peluk dulu. Bayangannya begitulah. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk sepupunya Abdullah bin Abbas dan berdoa, wahai Tuhanku, ajarkanlah Al-Quran kepadanya. Seperti mana para da'i pernah merangkul kamu, maka kamu juga wajib merangkul orang lain. Pelukan yang meletakkan batas pemisah di antara zaman dan masa rileks dan selesa dengan zaman memikul amanah secara tekad, penuh keazaman dan kesetiaan. So kat sini dia nak gambarkan, kalau kita reflect diri kita sendiri, kita pernah dipeluk dan dirangkul oleh sesiapa yang mendakwahi kita lah kot, yang tajmid kita dan sebagainya. Maka kita punya tugas adalah untuk merangkul dan memeluk orang lain lah pula kan. So rasanya by the way sampai sekarang kita dah ada gambaran lah apa pelukan tu apa benda kan. Maknanya satu santunan yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang kepada makhluk tu, untuk kita kemudiannya boleh membawa dia ke jalan yang kita harapkan. Allah Subhanahu Wa Taala menolong ribu-ribu orang seperti Musa bin Hazam melalui usaha-usaha Imam Ahmad itu. Melalui mereka yang berjaya dibantu itu pula, helah golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah berjaya ditolak dan mazhab As-Sunnah dipertahankan. Maka kamu pula, berapa ramaikah pula yang akan berhasil dari usahamu, orang yang akan menolong kamu untuk menangkis serangan timur dan barat. So, direlate balik dengan sumbangan imam-imam yang besar sebelum ni kan. Dia ambil contoh Imam Ahmad saja tadi. Salah satu contoh saja Musa bin Hazam tu, yang daripada orang yang dipeluk dan dirangkul tu,
Musa bin Hazam pula jadi orang yang mempunyai sumbangan yang begitu besar kepada Islam kan. Maknanya kalau kita relate from that perspective, betapa besarlah lagi Imam Ahmad punya sumbangan from that perspective kan dia punya upline tu kan. So soalan dia kan, kamu pula macam mana? Berapa ramai yang telah kita peluk dan kita bina di bawah kita, dan apakah sumbangan mereka pula kan? Dalam, especially dalam bila disebut timur dan barat ni, maksudnya itu dibayangkan realiti kita sekarang lah kan, macam-macam yang datang, pemikiran yang datang dan sebagainya. Jadi apa sumbangan kita kat situ Sesungguhnya bagi para salafus soleh radhiyallahu anhum, saat yang paling gembira bagi mereka ialah ketika melakukan kerja-kerja dakwah dan membawa hidayah kepada seseorang hasil asuhan tangan mereka. Itu satu yang berbeza. Wallahu alam, mungkin ada antara kita ada cebisan-cebisan pengalaman itu kan, dan memang amat bahayalah bila kita melihat hasil usaha kita, hasil tangan kita tu, dengan sebab kita tu mereka menjadi somebody yang sumbangannya hebat untuk Islam. Abdul Qadir Al-Kailani telah berkata, Maha suci Allah yang telah menggerakkan hatiku untuk memberi nasihat kepada manusia dan telah menjadikan kerja nasihat itu sebesar-besar cita-citaku. InsyaAllah, harapnya kita mempunyai cita-cita yang sama. Dia berkata lagi, apabila aku melihat seorang murid yang benar telah berjaya lahir di bawah bimbinganku, aku pun merasai kenyang, puas, dan aku merasa bangga dan gembira memikirkan bagaimana ia boleh terhasil dari bimbinganku. Inilah kepuasan dan kegembiraan mereka. Kegembiraan mereka bukanlah dengan mengarang kitab yang mengulang-ulang perkara yang sama. So dia nak relate balik dengan sumbangannya bukan kecil juga bila, sebab kat sini kita hopefully kita put in proper perspective lah. Imam-imam yang mengarang kitab-kitab yang besar tu pun, bila kita pergi kepada perincian-perincian apa kata-kata mereka dan sebagainya, kita boleh jumpa kata-kata begini. Maksudnya dia beyond that, menghasilkan manusia tu lebih memuaskan lah kan. Seorang alim yang sebenarnya ialah seorang da'i. Bagi orang alim yang hanya mengarang kitab semata-mata, kita katakan kepada mereka, demi Allah, kamu bukanlah ulama ataupun orang-orang bijaksana, tetapi kamu hanyalah memperdagangkan ilmu. Dalam buku ni, of course, dalam karangan Muhammad Ahmad Ar-Rashid ni, dia banyak petik kata-kata ulama sebelumnya. Dan kadang-kadang antara yang dia petik tu teguran-teguran yang dahsyat jugalah kepada orang-orang yang bukan orang buat maksiat teguran kepada orang yang sedia amat baik dan besar sumbangan. Kenapa mereka terhenti di situ kan? Itu put in context. Islam hari ini tidak memerlukan penambahan lagi terhadap kajian-kajian di dalam cabang-cabang ilmu fiqh berbanding keperluan kepada da'i yang bergabung tenaga, tolong-menolong dan berganding bahu sesama manusia mereka. So ni jangan silap faham juga Jangan kata, oh dia kata memang dah tak perlulah ulama bincang ilmu fiqh. Tak, dia buat comparison comparing the two requirement ataupun keperluan semasa, agak obvious kat mana yang menjadi amat-amat priority dan kekurangan tenaga sekarang kan, dalam menangani manusia-manusia yang memerlukan santunan tadi kan, berbanding ilmu fiqh yang mungkin kita kata tak perlu sebab sekarang ada juga pada kifayah yang perlukan kepada ijtihad dan sebagainya. Tetapi secara umumnya, secara yang perlukan ramai orangnya, agak obvious di mana. Subchapter yang seterusnya, fiqh dakwah seorang menteri yang juga seorang da'i. Dengarkanlah kefahaman murni seorang faqih, ahli hadis, abid dan menteri kerajaan Abbasiyah yang soleh, iaitu Ibnu Hubairah Ad-Dawri rahimahullah. Ada typo kat situ. Tatkala dia membaca firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Seorang lelaki dari hujung negeri datang berlari-lari, bersegera. Ini daripada surah Al-Qasas ayat 20. Dan juga satu lagi ayat yang dipetik yang similar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Seorang lelaki dari hujung negeri datang dan dengan berlari-lari, bersegera. Katanya,
Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ni daripada surah Yasin ayat 20. Mungkin kita agak familiar dengan ayat ni. Tak tahulah familiar lagi kita. Kalau dulu bagi yang biasa baca Yasin setiap minggu tu, for sure akan jumpa ayat ni. Sekarang mungkin kita lagi familiar dengan surah kisah-kisah dalam surah Kahfi kot. Wallahu alam. Okey. Kata Ibnu Hubairah, aku perhatikan sebutan dari hujung negeri tu, min aqsal Madinah tadi kan. Kedua-dua lelaki di dalam ayat tersebut datang dari jauh kerana ingin melaksanakan amar ma'ruf. Keduanya tidak duduk diam di rumah dengan alasan jauh perjalanan. Kat sini dia nak kupas ayat tu specifically cakap diorang ni datang min aqsal Madinah. Maknanya kalau dari hujung kota lah kita kata kan, dia datang bergesa kan. Maksudnya it does imply that jauh tu dia bukan orang yang depan mata nak datang ni kan, tapi orang from far away kan. Satu didaksi yang baik, walaupun nampak macam remeh, ini sepatutnya mendorong da'i untuk berfikir. Terfikirkah da'i pada hari ini untuk merasa susah dalam memikul tugas dakwah yang memerlukan pergerakan seharian yang jauh? Satu soalan yang real kan. Kadang-kadang this is quite interesting as a reflection. Kadang-kadang kita ni rasa macam aku berdakwah ni, sungguh berdakwah ni kan. Lepas tu bila ada cadangan ke apa, ada kat Melaka tu kan, contohnya ada di Gombak jauh lah. Maknanya kenapa macam tu pula? Kenapa kita ada border kan? Usaha aku untuk dakwah ni as long as within 5 km ke apa, somehow kan. Kenapa begitu pula kan? So satu benda yang kadang-kadang kupasan tu macam kita kata tu remeh je kan, dia dah jauh ke dekat apa masalah dia. Tetapi dia satu reflection untuk kita lah kan. Kenapa dia begitu, kita tak begitu Pernahkah dia terfikir bahawa kesusahan ini telah dilalui oleh salafus soleh dari kalangan golongan awal-awal Islam? Sifat-sifat mereka dinukilkan di dalam Al-Quran yang memaparkan siri pengembaraan dan perjalanan mereka ke tempat-tempat yang jauh hanya semata-mata untuk mengembangkan dakwah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Even kita di Malaysia, sebenarnya kita biasa boleh sebut lah, para pendakwah yang datang kat tanah kita ni kan, regardless of mana-mana sejarah lah, kita kata dari China ke, dari India ke, dari tanah Arab ke, whichever yang kita lihat pun ataupun yang kita pegang, that's from far away. Especially dulu lah kan, bukan dia naik flight kan. Even realizing that fact, somehow dia tak transfer kepada kita untuk willing to do the same kan. That's quite interesting dari konteks bagaimana ada disconnect antara kita aware of dan appreciate macam mana kita dapat hidayah dengan unwillingness untuk buat benda sama untuk memastikan hidayah sampai kepada generasi seterusnya kan. So itu mungkin kita punya reflection kita masing-masing lah kan. Kenapa aku macam ni kan? Kenapa? Bukan aku tak tahu kan macam mana hidayah sampai ke tanah kita ni dengan usaha bersusah payah orang dulu kan. Kenapa kita tak willing to do the same? Balik kepada surah Yasin tadi, wajah min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kan? Lelaki yang mendengar dakwah itu terus menerimanya setelah melihat segala bukti kebenaran dan logik apa yang disebut dalam ucapannya kepada kaumnya. Okey, kat sini dia terus quote apa konteks, tetapi tak pastilah adakah semua kita ni familiar dengan the whole story of, kalau kita tengok Quran yang ada footnote tu, biasanya kalau baca ayat ni dia akan kata Habib An-Najjar dalam Quran yang biasa itulah kan. Walaupun dia tak nak kata apa itu antara tafsir-tafsir yang boleh dijumpai lah, antara orang kata ini refer kepada kisah Habib An-Najjar, walaupun Al-Quran tak sebut siapa nama dia dan sebagainya kan. Regardless, tapi dalam episod itu cerita tu quite interesting sebab dia ada dialog bila dia datang bergesa-gesa tu, dan dia ada dialog dengan kaum dia kan. Dan dari dialog tu dia sebut kat sini, dia melalui apa yang dia ucapkannya tu, maksudnya dia convince dengan hakikat kebenaran Islam tu, dan dia boleh relay apa yang dia convince tu kan. Apabila hakikat iman itu telah bertapak di hati, bergeraklah hakikat itu di dalam hatinya, hingga kan
dia tidak tergamak untuk mendiamkan diri atau hanya diam membisu di rumahnya dengan akidahnya, sedangkan dia melihat kesesatan, kekufuran dan maksiat berleluasa di sekelilingnya. Bahkan dia bersegera mendukung kebenaran yang telah tertanam di jiwanya dan menyala di dalam sanubarinya. Dia bergegas dari tempat yang jauh, berjumpa kaumnya untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, walaupun mereka menafi, menolak, menyangkal serta mengancamnya. Dia datang dari tempat yang jauh, dari hujung kota, untuk melaksanakan tugas dakwah dan menyeru kaumnya kepada kebenaran. Dia menghalang niat jahat kaumnya yang hampir-hampir mencederakan Rasul-Rasul Allah alaihi wasallam. Kan? Okey, ini kalau kita familiar dengan kisah dia, rasanya kita boleh appreciate setiap bit dalam kat sini. Sebab memang dalam episod tu memang kaum sebelum dia bergesa-gesa tu, kaum tu dah sampai level ancaman, ancam bunuh kepada para utusan Allah tu kan. Dan kemudian datang dia menyampaikan dakwah dan sebagainya. Kan? So tu satulah, siapa yang tengok tafsir biasanya mungkin akan jumpa nama Habib An-Najjar, biasa dia petik. Siapa yang pernah tengok cerita tu dia bawa, biasanya kadang-kadang orang sebut juga lelaki dari hujung kota. Siapa pernah dengar term tu rasanya ada orang buat play, buat pementasan kisah tu kan, lelaki dari hujung kota ya. Apa yang jelas ialah lelaki itu bukan orang yang mempunyai pangkat atau kekuasaan. Dia juga bukanlah orang yang mempunyai keluarga ternama untuk mempertahankannya. Tetapi akidah yang hidup di jiwanya itu mendesak dan mendorongnya untuk datang dari kawasan pedalaman yang paling jauh untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kaumnya. Kan? So kisah tu panjang pula kisah ni kan. Itulah wallahualam, adakah semua familiar dengan kisah ni? Sebab rasanya ini antara satu kisah yang walaupun dia pendek, tapi really you have to go through dan dengar tafsir dia ataupun kupasan dia ataupun penceritaan dia supaya kita reflect balik diri kita lah sebenarnya kan. How come dia jadi begitu dan how come kita macam ni kan. Dan dalam Quran pun dia macam dia just rajulun. Maksudnya siapa dia? Orang yang hebat ke? Sebab dia bukan Rasul, dia bukan Nabi, dia bukan siapa-siapa. So kat situ agak interesting dari mana Allah memetik kisah dia tu sebagai satu episod yang special dalam Al-Quran kan. Dan actually itulah perenggan terakhir dalam bab ini, pelukan cendekiawan So dia ditutup dengan kisah ini dan kisah ni sebenarnya quite powerful. Dan pada Ana, bila dia bawa kisah ni macam ni, dia menganggap semua audience dah familiar kisah ni. Sebab dia tak petik the whole story. Dia just cakap, tengok dia tu, dia tak ada siapa, tak ada nama, tak ada orang backing dia, tapi dia sanggup datang dari jauh just kerana keimanan untuk membantu dakwah kan. Dan just untuk survey, kok ada yang mampu untuk respon. Ada yang tak familiar kisah ni tak? Habib An-Najjar ataupun laki dari hujung kota ataupun ayat 20 daripada surah Yasin ni. Adakah perlu untuk kita highlight sedikit ataupun kalau dah biasa dan at least kita maknanya kita boleh reflect balik lah kan. Oh, aku ingat balik kisah ni dan Allah nak aku ingat apa ni sebenarnya kan. So sebab kisah tu nak relate balik dengan boleh recap nak relate dengan ayat awal daripada bab ini berkenaan dengan orang mukmin itu, dia punya nak kata apa ambition, keinginan terhadap syurga tu Now, dan kalau kita okay, kalau nak kupasan kisah ni in detail, rasanya ada banyak ustaz yang kupas dan sebagainya. Boleh bincang, kalau yang usrah boleh bincang dengan usrah juga. Kalau yang nak tengok rakaman, sebab dia salah satu kisah daripada bila kita ambil ayat-ayat syurga dalam Quran. Kalau anda punya recording pasal sesi ayat-ayat syurga dalam Quran pun ada, dia salah satu kisah lah. Sebab kisah dia end up dengan dia masuk syurga. Dan kalau secara ringkas anda petik, kalau cara Al-Quran cerita kisah dia, cara kisah dia macam ni. Allah mula, kalau boleh tengok surah Yasin kan, Allah mula dengan hakikat bahawa ada kaum yang Allah utus dua rasul lah, tak silap. Kemudian mereka reject. Kemudian Allah kata Allah menguatkan dengan utusan yang ketiga. Dan mereka still reject para utusan Allah, rasul kan. Kemudian dialog tu dah hit up sampai climax. Climax tu sampai
dia mula-mula makin panas. Malang sungguh lah kita orang ni kan. Ada orang datang kacau macam korang ni. Tu bahasa Ana lah. Awkamakal. Tapi sampai ke the level, baik kau berhenti. Kalau tak kita bunuh kau. Kami akan rejam kamu kan. Ayat dia begitu. Kat situ lah tiba-tiba wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi itabul mursalinan. Maksudnya datanglah seorang lelaki tak tahu siapa dari hujung kota. Dan kemudian kat situ dialog dia panjang juga. Dan kat situ pun agak interesting bab fiqh dakwah. Cara lelaki ni datang dengan dialog dengan menggunakan reflection yang agak tinggi lah kan. Macam ayat ni macam ni. Kenapalah aku nak sembah selain Allah? Sedangkan kalau aku minta dengan batu ni pun, kalau bahasa Ana, dengan berhala ni untuk bantu aku, dia tak boleh buat apa pun kalau Allah nak apa-apa kat aku kan. So kenapa aku nak minta ke dia? So dia guna mantik yang agak tinggi lah kalau nak katakan, untuk menyedarkan kaum dia tu. Tetapi dalam episod tu agak interesting kalau kita baca, dia macam orang tu ancam bunuh, dia dakwah. Tiba-tiba kalau kita tengok movie tu, dia macam tiba-tiba je masukkanlah kamu dalam syurga yang penuh nikmat. Maksudnya cerita tu skip episod apa yang berlaku tau. Dan Mufassir memang kata obviously dia dibunuh lah. Maknanya sebab dia ancam bunuh, lepas tu dia dakwah. Pap. Macam terdengar suara kan. Masuklah dalam syurga. Maksudnya memang Rasul tu dibunuh, termasuk lelaki tadi. Dan kemudian next episode Allah tak cerita ke apa yang berlaku kena bunuh semua tu. Tapi Allah terus cerita dia dijemput masuk syurga dengan penuh kemuliaan. Bukan Rasul tu, dia lelaki tadi. Of course Rasul tu masuk syurga lah, tapi ni episod fokus kepada lelaki tu kan, untuk pengajaran kita. Dan yang Ana amat tertarik ialah apa yang dia cakap lepas tu yang menggambarkan tema ni lah, perlukan cendekiawan tu. Alangkah baiknya kalau kaum aku tu tahu inilah balasan Allah yang menanti kan. Macam kalau kita reflect such a pure heart lah kot macam, bukankah kita, sebab Anda tak tahu orang lain, tapi kalau Anda sini makan, nasiblah orang kawanku yang bunuh aku kan, mesti dia merana dalam neraka kan, padan muka atau apa-apalah. Kadang-kadang kita ada that kind of heart yang still ada macam dendam tu kan. Macam orang yang mengapakan kita sebab dakwah tu, sebab kita berdakwah dia mengapakan kita, so biarlah dia kena kan. Tetapi ini menunjukkan ultimate heart of da'i tau. Macam dia even still macam kata macam terhadap orang yang bunuh dia tau. Alangkah baiknya kalau dia orang tahu inilah syurga yang menanti kan. Hopefully dia dapat hidayah ke apa kan. Maknanya that's macam kalau nak kata hati da'i tu sepatutnya gitu. Yang menyebabkan mereka sanggup susah tu sebab memang they want the best for the mad'u lah. Dia bukan nak jahat sangat dia orang ni kan. Kita doakan azab untuk dia orang lah. Dia bukan macam tu. Dia bukan hati begitu. Dia hati yang memang very pure kan. Macam alangkah baiknya kalau dia orang tahu. Alangkah baiknya kan. Macam mana nak bagi dia orang tu insaf kan. Semoga dia orang pun sama-sama dapat rahmat kan. So it's quite interesting lah kalau kita baca balik kisah tu dan reflect. Kita ni macam ni kita orang belum apa-apa ke kita pun, kita dah tak puas hati dengan dia orang. Kenapa especially kalau kita claim kita da'i kan. That doesn't tell you with da'i yang Allah sebut dalam Quran. Termasuk lelaki yang kita tak tahu siapa pun. Bukan Nabi, bukan Rasul, tak tahu siapa. Tak tahu apa pasal dia, kecuali itulah. Dan itu pun satu poin besar dalam kisah tu We do not know anything about him except episod yang dia datang membela dakwah dan dia mati terus masuk syurga. Don't we want that? Kalau orang yang teringin syurga tu macam, bukankah itu yang kita nak kan? Maknanya the only legacy yang kita tahu ialah dia membela dakwah. Hasilnya tak ada pun sebab dia mati di situ kan. Tetapi dia dapat nikmat yang cukup besar kan. So wallahualam, itu satu benda yang besar lah sebenarnya. Dan Ana amat highly recommend kita tadabbur ayat-ayat syurga dalam Quran, kerana memang kita akan nampak poin-poin yang amat mengesani kita lah dalam konteks dalam konteks Ana sebut itu dalam sesi yang lain I cannot understand kalau orang yang claim dia mengidamkan syurga dan dia cover ayat-ayat Quran, ayat-ayat syurga dalam Quran, tapi dia tak nak jadi pendakwah dan dia tak nak jadi murabi. It doesn't make sense because that is where the jackpot is. That is where the biggest reward is, yang dijanjikan, yang digambarkan dan sebagainya untuk syurga tu kan. So it doesn't make sense orang yang kalau combine benda-benda tu lah, mengidam syurga, actually faham ayat-ayat syurga yang dalam Quran,
tiba-tiba dia tidak berminat atau dia menolak tugas da'i dan dia menolak tugas murabbi. It doesn't make sense to me. So bagi siapa yang tak nampak link tu, kena highly recommend untuk baca balik ayat-ayat syurga dalam Quran, tengok kupasan dia dan sebagainya. Hopefully you'll get the same conclusion, right? Dan kalau kita pegang sampai mati, insyaAllah, hopefully itu yang akan membantu kita lah. Okay, itu tamatnya. So ada yang baru masuk, tamatnya bab yang ke-6, perlukan cendekiawan. So balik pada tajuk tu kan. So cendekiawan ni siapa? Sepatutnya kita lah yang nak kena jadi cendekiawan. Dan perlukan tu kenapa? Oh, kita lah yang kena peluk. Sebab ada dalam keadaan social media sekarang ni, dia jadi pelik. Ada orang yang mengaku da'i tapi kerja dia bukan peluk orang, kerja dia maki hamun orang. So how does that make sense kan? Contohnya lah, tanpa mengata siapa. Tapi nak kata ni reflection kepada kita. Kalau kita ada tabiat begitu, we have to change ourselves. Dan insyaAllah pada minggu depan, hopefully kita akan continue bab yang seterusnya. Jihadul hujjah, jihad dengan hujjah. Itu bab yang seterusnya insyaAllah. Hopefully akan disambung minggu depan. Personally, Ana cuba nak habiskan muntalak ni, dan hopefully setiap minggu dapat cover satu bab lah. Tapi cuma minggu lepas hektik sangat, so terlepas minggu lepas. So minggu ni push juga. Alhamdulillah dapat dikongsikan pagi ni, walaupun just after this insyaAllah nak rushing lah, sebab nak kena balik perlis dan sebagainya. But still we have to allocate our time accordingly untuk keperluan dakwah ni, insyaAllah. Dan okay, just to make the point clear, dengan apa yang kita faham tadi, it also doesn't mean that Alhamdulillah, inilah sumbanganku dengan mendengar muntalak, ataupun even bercakap pasal muntalak. No, kalau kita faham tadi tu, maknanya after this dia kena menggerakkan kita jumpa orang lah, menyentuh manusia kan. Then only dia akan fit dengan ayat-ayat syurga tadi lah. Sebab ayat syurga tu just a bit sentiasa Allah kata bima kuntum taf'alun, bima kuntum ta'malun kan, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Kalau untuk baca ayat syurga, antum akan nampak that's always the way Allah bagi nikmat kepada ahli syurga. Masuklah dengan apa yang kamu telah buat, kamu telah perbuat. Dia bukan dengan kamu dah dengar, dengan ilmu yang tinggi, dengan fikrah yang tinggi, dengan ikut usurah lama. No, it's about what you have done, what you have contributed. So we have to go there untuk dapat janji Allah tu lah. Kalau kita sumbangan aku ialah aku dengar banyak dah bahan, no, tak ada maknanya kalau dia tak menggerakkan kita untuk bekerja dan menyantuni manusia. Ada soalan kenapa cerita lelaki dari hujung kota tadi bawah tajuk fake dakwah seorang menteri? Oh, interesting kenapa tajuk dia menteri tadi Wallahualam. So tak sempat nak check pula translation dia, apa pula menteri tu kan. Sebab cara, okay, siapa yang dengar dari awal there's several things yang mencabar untuk menyampaikan muntalak ni. Pertama, sebab Muhammad Ahmad Rashid tu sendiri mengatakan dia menggunakan approach bahasa puisi dan sebagainya, supaya dia lebih adalah reason dia bila tengok mukadimah tu balik. Maksudnya sebab dia kata sekarang ni isunya bukan fakta tu, tapi disebabkan benda yang jadi puitis dan poetik tu yang menyebabkan seorang tu makin macam passion dia naik dan sebagainya. Dan dia katakan golongan-golongan bid'ah suka buat benda ni dan berjaya. Dia buat lagu, dia buat ni orang pun naik zouk, naik apa kan. Tapi yang kebenaran ni pula kering kan. Fakta, nas dalil macam kering. So dia kata kita kena guna approach yang menyentuh hati. Tapi bila dia guna approach tu, poetik dia tu kadang-kadang lost bila translate dalam bahasa lain. Itu satu. Kedua pula, tambah lagi bila orang yang nak berkongsi ni pun bukan orang yang poetik. That's the challenge untuk capture the whole apa yang dia nak cuba sampaikan in full essence kan. So wallahualam, kat situ ada dua benda lah. Satu, apa kaitan nak menteri, kat mana poetik dia tu kan. Second ialah actually translation dia apa. Sebab Ana yang bab ni memang Ana tak sempat nak tengok, walaupun ada source bahasa Melayu dan bahasa Arab, tapi sebab hektik sangat beberapa sebulan ni dengan ARTL dengan lecturer punya kerja ni, menyebabkan tak sempat nak go detail jajak word Arab dia apa sebenarnya. Sebab kadang-kadang dia ada isu translation. Wallahualam, setakat itu yang mampu dia jawab ni lah. Tapi regardless of the issue of subtopic tu, nama topik tu,
hopefully dia punya essence tu kita dapat tu satu contoh saja tentang pemuda dakwah. Wallahualam, harapnya okay. Ada lagi? Kalau sekiranya ada apa-apa. Alhamdulillah. So alhamdulillah, semoga kita beramal yang amat kritikal. Semoga yang penting tu amalan tu kan. Amalan yang terlahir daripada apa yang kita bincangkan, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi ada yang baru nak masuk. Kita baru nak habiskan. Okey, jadi alhamdulillah, untuk sesi ni, kalau ikutkan kita dah sampai ke sinilah. Tajuk yang seterusnya insya-Allah jihad dengan hujah. Harapnya kita akan berjumpa lagi untuk ni. So siapa yang tadi ada yang tanya recording apa? Ada tanya recording. Ada awal tadi kan. So semuanya semua recording termasuk sesi ni pun nak upload di channel inilah. Semua recording muntalak dan recording yang lain juga sebenarnya. InsyaAllah. So bagi yang nak perlu refer balik ataupun untuk dikongsikan dengan orang lain yang dirasakan bagus untuk cover benda ni, boleh tengok di channel tu lah, insyaAllah. Rasanya ada di antara kita ni yang actually register kan. So yang di register biasanya akan dapat notification lah bila confirm mana akan buat sesi-sesi yang seterusnya, insyaAllah. Wallahu alam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Semoga Allah terima amalan kita, dan harapnya ini kita jangan under the illusion bahawa ini amalan yang cukup lah. Maksudnya dengar dan bercakap ni. Sebab ini adalah poinnya untuk trigger kepada amalan yang real di medan, insyaAllah, dengan manusia yang lain. Wallahu alam. Semoga Allah terima masa-masa yang kita spend untuk memahami agamanya, untuk memahami dakwahnya, insyaAllah, dan kemudiannya melaksanakannya. Ana juga sebut dalam sesi-sesi yang lepas ialah kenapa ana stick dengan pukul 8 untuk sesi ni, ialah supaya by the time habis sesi ni, kita masih ada full day lah basically. Sebab habis ni masih pagi kan, pukul 9.30 ni masih pagi, dan hopefully masih amat produktif hari ni, termasuk yang nak keluar menyantuni masyarakat. So we have a long day ahead to make full use and fully optimized dan produktif lah, insyaAllah. That's why ana tak prefer sangat start pukul 10 habis pukul 12, dan nanti dah penat, dah rasa macam nak rehat petang dan sebagainya. So harapnya kita semua produktif. Walaupun anda baru masuk ni, nanti terpaksa sebutkan bahawa sesi kita dah di penghujung rancangan. InsyaAllah boleh tengok rakamannya. Mungkin anda akan uploadkan esok atau lusa lah kot. Biasanya anda punya benchmark ialah by the end of today, by end of Ahad tu anda dah upload lah recording untuk hari tersebut. Tapi hari ni sebab ada rushing untuk bermusafir perjalanan jauh, so insyaAllah lusa lah kot baru video ni diuploadkan. Wallahu alam. Harapnya dah tak ada apa-apa. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah.